Sebab itu tuan-tuan, hari ini masjid dah tak jadi tempat ibadah saja, dan ianya menjadi cabaran baru bagi kami yang menguruskan masjid ini. Sebab itu bagi kami yang mengurus masjid, cabaran kami yang diletakkan KPI-nya oleh pihak pentadbir Jabatan Agama dan pejabat agama daerah adalah kami kena panggil orang ramai seramai mungkin datang ke masjid. Datang seramai-ramai mungkin. Sebab itu dia bagikan perbandingan masjid versus shopping complex. Kenapa shopping complex ramai, kenapa masjid kurang? Oh, kita pun bincang lah buat bengkel 3 hari. Oh, mungkin kerana shopping complex ada aircon. Okey, kita pasang aircon. Pasang aircon, sama. Oh, tak ramai juga. Cari kaji lagi, siang malam kita buat retreat, buat bincang macam mana nak suruh jemaah datang ramai lagi. Suruh makin ramai. Sebab itu nak mengurus masjid ini sekarang nak kena cari orang yang pandai urus masjid. Dan tak boleh macam dulu lagi lah, atas jawatan saja. Kerana kita nak panggil ramai orang, nak memasyarakatkan masjid. Tapi masjid mesti ditadbir oleh orang yang pandai dalam bidang pentadbiran. Sebab masjid yang nak kita urus 3 perkara. Ini wajib dalam mana-mana penilaian pentadbiran, 3 perkara wajib dia jaga. Dia panggil idarah, imarah, riayah. Pertama idarah. Idarah ni pentadbiran, urus tadbir. Seorang nazir, seorang pengurusi, seorang ketua bagi pentadbiran, dia kena mentadbir masjid dari segi planningnya, dari segi pengurusan pentadbiran, rekod kewangan, sistem file meja, ada macam-macam lah jadual bertugas pegawai-pegawai masjid, latihan sumber daya manusia, dihantar anak buah dia pergi kursus. Itu perlu diuruskan. Jika tidak, sebagai contoh kewangan tidak diuruskan dengan baik, maka terdedahlah kepada penyelewengan. Sebab kita di masjid bermain dengan dana awam. Macam hari ni hari Jumaat, tengah hari tadi ada tabung. Mungkin berbezalah, ada masjid tinggi, ada masjid tak banyak kutipannya. Ada masjid seminggu dia boleh dapat 30,000. Ada setengah masjid tengah hari saja dia boleh dapat, tengah hari tadi saja dia boleh dapat 7,000, 8,000. Artinya cash, bermain dengan duit. Saya kalau pergi masjid, saya pergi ofis belakang, saya tengok mesin kira duit dia, saya tahu dah berapa kutipan dia. Besar mana mesin dia, saya tahu dah. Kalau mesin kecil tu, tahulah kutipan dia berapa. Tapi ada macam bank pun ada, yang tinggi tu, kiri kanan. Oh, kita tahu dah kutipan dia berapa. Sebab kita tahu dia tak larat nak kira manual. Ada masjid saya pergi, dia punya duit diiringi oleh pengawal keselamatan atau bank, 30,000, 40,000 sekali dapat. Bayangkan kalau pentadbir masjid tak cakna tentang pengurusan kewangan, main-main berapa kutipan, minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, 3 berapa, minggu 4 berapa, kumpulkan sebulan berapa, setakat bulan 9 dah ada 200,000. Kalau dia tidak telus, itu yang boleh jadi penyelewengan. Tapi kalau terlampau strict pun susah juga. Nanti orang nak beli kipas biji pun nak tunggu surat agung, letih tuan-tuan. Jemaah nak ganti kepala paip satu pun kena meeting, letih juga. Kalau terlampau ikut peraturan nak meeting itu susah juga. Ini letak kebijaksanaan. Yang kedua, riayah. Riayah ini maintenance. Sama ada schedule maintenance, corrective maintenance, ataupun predictive maintenance. Maintenance mustahak. Apatah lagi masjid kita, contoh ni masjid yang design tahun 60-an macam ini. Oh, inilah kita nak jaga tuan-tuan. Dia punya waterproofing dia, tak bocor hujung tahun dia. Masjid pula tak bertiang. Tapi lah design yang lama lebih bagus daripada design sekarang yang berubah-ubah, yang menyebabkan aliran air jauh lebih baik berbanding dengan design sekarang yang dilukis oleh arkitek. Dia syok sendiri sajalah, memang cantik. Kita yang menjaga senang hati tuan-tuan. Bocor teruk betul lah. Tak campur kontraktor, saya ingat tak ada fikir surga punya kerja lah. Dia campur dah pun 3 bulan dah banyak problem. Dia bukan cerita sini, cerita tempat lain. Itu tempat lain. Lepas itu kadang ada orang gurau, kalau masjid ni nak panggil buat kontrak kerja, panggil Cina. Ada sampai gurau begitu. Apa sebab? Dia kata Cina banyak takut. Cina kalau buat masjid, muka pucat dia kalau buat kerja. Ini sembahyang banyak lah. Anak tipu kan. Ini sembahyang banyak. Kalau orang kita, dia kong kali kong lagi.
2 bulan dah tak boleh pakai, cabut kepala macam-macam. Ini cerita bukan sini, cerita tempat lain. Tapi maintenance adalah antara perkara yang paling penting lah menjaga masjid. Pemuliharaan, penambahan struktur, kemudahan masjid. Paip, pagar, atap, lampu, kipas, ini semua riayah. Termasuklah juga PA system. PA system tuan-tuan, sekarang masjid dia dah kena ada, tak boleh semua dalam jangka kuasa tu ustaz semua dah tak boleh lah. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh lagi. Masjid dalam jawatan kuasa mesti ada engineer dalam tu. Sebab kita cerita tentang maintenance. Tuan-tuan, kalau tak ada engineer, semuanya lebay dalam tu, tak boleh buat kerja. Orang ni datang pula, seorang ni putus 10, 8, 7 tekan. Dia main tekan je suka-suka hati dia. Hancur barang masjid. Nak kena ada engineer, kena ada. Dan dalam konteks masjid yang besar-besar, mereka siap ada sekarang ni JAV. JAV ni Juru Audio Visual. JAV, ada sound engineer. Macam saya masjid negeri, saya ada JAV. Kita ada juru audio visual dan kita ada orang J. J ni orang kejuruteraan, bangunan dan juga elektrik. Kita ada dah tak boleh macam dulu lagi. Kalau dulu asal masalah panggil JKR. Asal masalah ada JKR pun banyak kerja tuan-tuan. Dia tak sempat nak menghadap muka kau je setiap hari. Berapa banyak orang kerajaan ada dalam daerah kita. Jadi nak tak nak kena ada jurutera kita sendiri. Kalau PA system kena ada sound engineer. Dia ada engineer khas. Tapi saya di Masjid Negeri Pahang, sound engineer saya sendiri. Bukan sebab saya pandai engineering sound, tak. Kerja saya sound engineer. Engineer yang pemalas-pemalas, yang lembab-lembab tu saya sound lah. Kau ni bila nak baiki? Sound engineer namanya. Itu kerja saya lah. Tuan-tuan pun kena ada jadi sound engineer ke sini. Sound sikit engineer pun benda. Kau putar-putar suara tak sedap ni. Baik aku buat kerja. Dia PA system ni, dia kena orang pandai. Dia tak boleh orang pandai-pandai. Kalau setakat tuan-tuan DJ karaoke, tak boleh. Dia kena ada orang dia. Itu, saya dulu main kukiran Ustaz jamming, saya pandai. Itu zaman kau 60-an tak boleh dah. Sekarang ni masjid dia lain. Dia ada speaker dia, saya pun tak kerti nak nyebut bukan bidang kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di Mekah, walaupun kita nampak orang Arab ni macam lebay-lebay, janggut panjang, pakai tasbih, tapi dia punya pengurusan masjid first class. PA system dia, mana ada kita boleh challenge, luar biasa sekali. Dia punya PA system tak pernah sekali humming, tak pernah sekali. Wow, bunyi tak pernah speaker dia ke mikrofon dia, imam dia, tak pernah sekali. Dulu kita ingat malaikat jaga PA system dia, bukan malaikat, engineer. Dia ada sound engineer. Satu stand mikrofon dia sampai ada 9 mic, 3 untuk kiam, rokok dengan duduk antara 2 sujud. Dan pakai brand Sennheiser. Sennheiser ni mahal lah. Sennheiser M408 buatan Jerman. Itu memang mikrofon mahal. Satu biji misalnya RM600 satu mikrofon itu. Dan dia pakai 9 mikrofon. Lepas tu ada spare lagi. Dan dia orang ada standby 7 stand untuk spare. Kalau blow ke ada terbakar ke. Amplifier saja ada 350. Speaker beribu. Tak dapat nak dikira berapa ada dalam Masjidil Haram itu. Philips-nya, Dynacort-nya, community pakai Bose baguslah, BOSB tu. Memang dia orang jaga. Jadi itu yang kita nak urus yang kedua. Yang ketiga nak diurus adalah imarah. Imarah ini pengimarahan. Di sini letaknya cabaran kita nak memasyarakatkan masjid. Sebab masjid kalau tak ada aktiviti pengimarahan, macam mana orang nak datang? Pengimarahan ini khususlah sama ada ibadah, program keagamaan, ceramah-ceramah, termasuklah juga aktiviti kemasyarakatan, aktiviti kemanusiaan, termasuklah pemberdayaan ekonomi. Kerana tak nak masjid itu nanti hanya masjid itu sibuk berdandan sampai lupa pada lingkungan. Kalau main cantik, dia color cat macam-macam pink, memang cantik masjid. Lampu lilap, sampai orang luar selalu salah parking. Ingatkan kedai tom yum, lupa masjid. Perut lapar pada jauh, mana kedai makan malam pukul 11. Tak ada, no, jauh-jauh kerana tom yum.
Masjid nama kedai tom. Ingat kedai tom ya. Ni bukan sini, cerita tempat lain. Masjid cun. Tapi orang miskin ramai. Tak ada guna. Jangan masjid sibuk dan lupa pada lingkungan. Ibu tunggal, anak yatim, anak-anak nak belajar ke Mesir tak jadi, duit tak ada kerana tak ada dapat mampu beli duit kapal terbang. Pada masjid duit berkepuk. Pakai mesin lagi kira. Sebab mereka masih lagi terikat dengan satu perangai, dia panggil kedekut. Itu masalah. Maka masjid itu hilanglah fungsinya.